Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. So hari ni kita nak ceritalah cara untuk break-in engine untuk motor yang baru keluar kedai lah, macam yang inilah baru keluar kedai. So break-in engine tu kalau orang tak faham macam mana nak pantang engine sampai betul-betul engine tu masak, baru kita boleh lenjan habislah. So untuk kebiasaan motor, kita akan dengar break-in engine ni sampai ke 1000 rpm korang dah boleh lenjan. Tapi untuk Suzuki Raider R150 ataupun nama motor aku ni adalah Matsuki, korang perlu melalui dua fasa lah. Satu adalah fasa pertama, iaitu 0 km sampai ke 800 km. Korang kena bawa sekitar 5500 rpm saja, dan selepas 800 km sampailah ke 1600 rpm, itu adalah fasa kedua untuk pantang motor rider ni. Korang boleh bawa sekitar 8500 rpm. Nanti speed dia tu aku akan tunjuk dekat jalan raya lah. Untuk RPM 5500 korang akan dapat speed lebih kurang 75 km. Jadi inilah speed yang dicadangkan oleh pihak Suzuki ataupun yang ada dekat dalam manual book untuk fasa pertama, braking engine ataupun engine dalam pantang dalam fasa yang pertama. Untuk fasa kedua pula, korang boleh run engine sekitar 8500 rpm. So 8500 rpm ni korang akan dapat speed sekitar 115 km sejam. So dia lebih laju sikit lah daripada yang fasa pertama. So macam mana kalau selepas 1600 atau korang dah complete braking engine fasa pertama dan fasa kedua. So untuk speed yang seterusnya korang boleh run sehingga 11500, itu yang ada dekat dalam manual book. Ini kepada siapa-siapa yang nak jaga enjin, korang bolehlah ikut yang ada dekat dalam manual book. So itu adalah cara korang pantang. So untuk cara setting reminding dia ataupun setting supaya korang takut kalau terlajak, actually korang boleh buat melalui dengan cara custom RPM shift light ya. So aku akan tunjukkan korang cara untuk custom RPM shifting light dia sebagai reminder dia. Okay guys, so jom aku tunjukkan dekat korang cara untuk custom RPM shifting light. Yang mana Suzuki Raider ni sebenarnya dia ada 3 mode lah guys. So jom aku tunjukkan dekat korang ini special pasal Raider lah. Okay, kita on. So kita nampak dekat ini low mode Low mode ni sebenarnya dia akan menyala. Untuk lampu RPM ni akan menyala sekitar 4000 ke 5000 rpm. Ini untuk low mode. Ni kira kalau kita nak jimat minyak kot, kita bolehlah set untuk low mode ni Untuk power mode pula dia akan menyala sekitar 9500 ke 10000, sebab itu adalah cut off dia. Dia akan menyala sekitar 9000 ke 10000. Dan yang satu lagi untuk tanda kilat ni, yang inilah yang aku nak ajar dekat korang. Yang mana ini kita boleh custom sendirilah RPM mana untuk kita nak bagi RPM shifting light ni menyala. Okey, so itu aku akan tunjuk dekat korang. Dan ada satu lagi, yang ini korang terus off, maksudnya lampu RPM ni tak akan menyala. So tanpa memasa, mari kita kita setting lah macam mana cara untuk custom RPM light shifting ni, RPM shifting light ni. Okey, so kita tekan lama-lama dekat SEL ni, sel. Tekan lama-lama sampailah RPM, lampu RPM ni menyala. And then kita tekan lagi sekali. Untuk default punya dia akan start daripada 5000. So korang boleh tekan yang adjust ni untuk tambah. So setiap kali korang tekan dia akan tambah 5 lah. Dia tak akan tambah satu-satu. Dia akan tambah 5 tu. So 5 sampai 7000. Jadi ini 7500, ni 8000 rpm. Korang boleh tekan maksimum sampai 11500 rpm saja. So kalau korang tekan lagi dia akan start daripada 3000 rpm lah. So itu cara korang lah. So kalau korang dah okey, contoh aku bagi tunjuk korang lah, sebab mungkin power mode tu cuma sekitar 9000 ke 10000, tapi korang nak 11500 rpm untuk lampu dia ni menyala. So kalau korang dah berpuas hati dengan yang korang set ni, korang just tekan set ni. Okey, so bila korang tekan set ni dia akan jadi set lah. So bila korang pakai mode custom ni, RPM shifting light ni akan menyala pada 11500. So jom kita test dulu menyala tak. Okey,
So aku akan rem sekarang sampailah maximum throttle sampai full throttle nampak. So selepas 11,500 yang kita custom, baru dia hidup. Okey. So, apa sebenarnya fungsi custom ni? Sebenarnya korang boleh pakai semasa korang nak break-in engine. Sebab apa? Sebab masa break-in engine 0 hingga ke 800 km, korang cuma boleh dibenarkan bawa ataupun dicadangkan bawa sekitar 5,500 RPM. Tapi untuk RPM ni akan menyala sekitar 5,000 RPM. So, korang boleh custom dekat sini. So, cara dia senang saja. Macam aku ajar tadi. Korang tekan ni lama-lama. Okey, sampai RPM lampu RPM ni menyala. And korang tekan lagi sekali. So tadi kita set sampai maksimum kan. So kita tambah. So dia akan pergi ke 3. Kita set lah sampai 5,000. So tambah lagi 500 RPM. Okey, so kita set ni untuk start daripada motor keluar kedai sampailah 8,000. Sampai 8,000 pula. Sampailah ke 800 kilometer. Kira ini pecah perawan yang pertama lah, fasa pertama Okey, so kalau kita dah okey, kita tekan set balik. So bila kita start, bila motor baru keluar kedai, sekitar ini saja korang boleh bawa. Okey, untuk kosong mileage sampailah ke 800 km. So untuk yang fasa kedua pula, korang boleh set juga untuk fasa yang kedua 800 km ke 1,600, korang boleh bawa sekitar 8,500 RPM. Tapi untuk power mode dia tak boleh sampai ke 8,500. Dia akan menyala sekitar 9,000 ke 10,000. Sampai ke 10,000 tu dia akan menyala dah. Tapi itu terlalu tinggi. So kita boleh custom juga. Cara dia sama juga. Kita tekan sel ni lama-lama sampai RPM ni menyala. And then kita boleh tekan dia sampai 8,500 RPM. Okay. So bila dah sampai 8,500 RPM ni, korang tekan sel. So sekarang korang dah set RPM light shifting untuk yang break-in engine yang kedua ataupun pantai engine yang kedua sampai 8,500 RPM. So korang boleh tahulah kalau motor korang dah bawa lebih daripada 8,500 RPM, lampu ni akan berkelip-kelip. So korang bolehlah jaga engine korang. Okey guys, so itulah cara dia untuk custom RPM shifting light dia. So ini adalah untuk reminding dia saja. Tapi kalau macam cara aku untuk bawa motor, aku tak stick lah dengan buku manual macam tu je. Sebab motor ni laju kot. Korang janganlah suruh aku bawa motor ni sekitar dalam 75 ke 80 km saja. Memang tak boleh guys, sebab motor ni memang sedia laju. Tapi kita dengan adanya set RPM reminding tu, kita tahulah bila kita bawa dah terlebih, dah lama sangat menyala, so kita perlu turunkan speed dia. Maksudnya kalau korang bawa motor daripada point A ke point B, contoh Ceras ke KL ataupun Shah Alam ke KL, korang janganlah tekan full throttle sampai ke tempat yang korang nak pergi. So pandai-pandai lah main RPM. Contoh tengah jam, korang slow down lah motor ikut buku manual. So kalau tengah jalan kosong and then tiba-tiba ada lori ke ataupun memang ada keperluan korang untuk tekan minyak, ataupun korang saja nak tekan, nak try motor dan lepas minyak dan terlepas throttle korang, bagi aku itu tak ada masalah lah. Sebab itu memang cara untuk kita break in engine yang betul lah. Sebab pasal habuk-habuk engine ni sebenarnya kita boleh bersihkan lah semasa penukaran minyak hitam yang pertama. So korang tak payah risau lah. Lagipun motor ni dia ada oil filter, so kita tak payah risau benda tu. Yang penting kita tahu kita tak lenjan dia habis-habis. Kita cuma lenjan dia untuk tahu macam mana dia punya power, dan kita nak tahu bukan kita nak tahu, kita nak run motor tu sebaik yang boleh lah. So kita main dia daripada low RPM, RPM tinggi sikit, kemudian RPM tinggi. Itu cara dia. Cuma dalam buku manual dia letak macam tu supaya mengingatkan korang motor yang baru ni tak boleh nak lenjan. So kalau korang nak lenjan sikit-sikit boleh, jangan lenjan daripada A sampai B, PUM 14, 15. Kalau boleh 16, aku rasa korang dah temu 16 lah. So itu caralah
untuk break in engine ataupun cara pantang enjin. Tak semestinya jangan bendul sangat ikut bulat-bulat dekat dalam buku manual. So pandai-pandai korang lah, motor korang kan, korang yang keluarkan duit kan. So pandai-pandai lah jaga. Dan jangan risau juga sebab motor ni ada 2 years warranty ataupun 2 tahun warranty dan juga 20,000 mileage untuk engine dia. So apa nak risau kan, korang dah beli, dah dapat warranty dah, nak risau apa. Cuma ingat jangan lenjan-lenjan lah, jangan lenjan kau-kau lah. Lenjan sikit-sikit boleh, halus-halus, lama-lama dia dah masak, lenjan dah habis. Okay, so itu saja daripada aku Abang Zan. See you on next video. Jangan lupa untuk like, share and subscribe. Bye bye.